Hai, Assalamualaikum semua. Ni nak invite tujuan. Hai Mawar, Assalamualaikum. Dah jemput dah dia. Laju dia. Laju lah. Kita tunggu Mawar. Ke Mawar lah je kita terus masuk. Oh, okey. Assalamualaikum. Kita kena baca juga komen orang ni. Betul. Okey. Betul. Hai. Wah. Masuk Jadi, semua. Jerry tak sangka hari ni dapat live dengan Mawar. Yang mana hari ni Mawar tau. Jerry daripada AKPK hari ni Jerry sebagai moderator dan Mawar sebagai panel, sebagai tetamu jemputan. Dan sebenarnya hari ni kita nak korek macam-macam benda daripada Mawar sebenarnya. Cerita apa? Cerita lebih pada sebabnya first kali sebelum kita mulakan sembang apa-apa kita punya sesi jom borak kita ni. Jadi nak ucapkan selamat Hari Wanita dekat Mawar dulu. Terima kasih. Ya. Jadi Hari kalau kepada semua yang sedang tengok IG kita sekarang ni. So sambil tu kita kena baca juga komen-komen orang dekat ni. Kak Mawar suka tengok, terima kasih. Topik apa hari ni? Topik. Ada datang topik. bagus topik. Topik dia sebenarnya hari ni merupakan Unable to join. Kejap. apa dia? Line kita okey kan? Okey, dan kita cun. Okey. Oh Sebab dia tulis media, unable. hai Mawar dan Jerry, hai media. Ya, hari ni semua orang tunjuk siapa. Pasti Tak, semua dah saya tak buat lah. dia pun semua hai kat Mawar dah. Tiba ada seorang je Mat. Dia sekali nama dia kat situ. Jodoh korang berdua. Tu dia. Tacut. Kita tacut lah. Takut. Allah. Mariam. Double M, Mawar dan Mariam. Okey, Mawar. Sebenarnya tahun ni kan, Mawar sendiri, Mawar tahu tak tema Hari Wanita tahun ni? Ke tak tahu? Ke tak realize? Tak clear lagi. Tak clear lagi. Okey. Sebenarnya tema sepenuh sambutan Hari Wanita tahun 2022 ni adalah saksama bersama. Saksama bersama. Ya. Saksama bersama. Tapi kalau nak cerita pasal orang cakap apa saksama bersama ni, dia sebenarnya bukan benda baru. Dia benda ni kira setiap kali Hari Wanita banyak yang berkaitan dengan saksama bersama ni. Maksudnya keseimbangan gender ni di dalam, tak kisah dalam apa-apa bidang sekalipun, mesti akan dibangkitkan. Macam contoh 2020. Tema dia seimbang untuk sejahtera. Seimbang mesti balance. Seimbang untuk sejahtera. Sorry lah kalau live kita ni ada si kecil ni. Tak, barulah meriah. Masuk kan. Barulah meriah. Tak apa. Tapi tak boleh nak fokus sangat kadang-kadang cakap. Sebab tu beza dia kalau Mawar ada anak sambil tengah buat live ni, ada anak boleh handle. Laki belum tentu boleh buat benda macam tu. You boleh ke buat Jerry? Ha? Boleh kau jaga anak sambil live, sambil masak, sambil kami ni. I tak rasa I boleh buat. Habis buat pun sekejap lagi aku beban telefon, siang ambil anak. Cuma jaga anak makan dengan anak tekak je. Ambil anak lupa, dia kurang macam tu lah. Tapi tak nak lah kan. So, to be honest, saya kan betul lah sejak jadi ibu ni bukan senang nak jadi ibu. Walaupun anak seorang kan, saya respect ibu-ibu di luar sana tau. Boleh jaga anak, boleh bekerja, work from home especially. Lepas tu, dalam semua benda boleh buat. Sambil berniaga, sambil online, jaga anak. Semua masak lagi. Absolute. Jadi Mawar sebenarnya kalau ikut bukan logik lah. Sebenarnya logik pun boleh fikir juga. Sebab tambah-tambah lagi dengan berlaku pandemik COVID-19 ni kan. Bila jadi COVID ni, kita nampak peranan wanita tu kira dalam masyarakat, dalam ekonomi tu dia meningkat tau. Dia lain macam tau. Dia tak macam dulu. Dulu mungkin perempuan buat kerja perempuan, lelaki buat kerja lelaki. Tapi bila jadi COVID ni, berapa ramai para suami yang kehilangan semua pendapatan. Jadi isteri-isteri yang main peranan ni, suri rumah ni yang cari duit ni. Nak tampung, nak support abang. I sayang abang. Sebab tu I nak kerja tolong abang. Multitasking orang kata perempuan ni. Betul. Sebab tu kan topik kita malam ni adalah berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Sama-sama. Kan? Jadi untuk awal ni Mawar kan. Untuk awal ramai orang kata tak clear suara. Ramai tak clear? Berapa suara orang komen tak?
Suara siapa tak clear? Suara Jerry ke suara Mawar yang kurang clear? Sebab Mariam yang ikut. Boleh Okey. Okey. Sekejap. Jadi Mawar. Okey. Oh tapi Mawar, jadi baru perasan satu benda lah Mawar. Hari ni kita punya live ni AKPK bersama dengan Mawar ni dia mamu dan anak Mami. Apa mari tekan? Ayu, mari tekan apa ni? Sorry. Apa tu? Tak apa. Dia mamu dan anak Mami. Orang Penang. Ya. Mami, Kita sampai. mamu, parpu ni. Anak Ya, Mami. parpu. Nak kata Fadilah Nasir, tudung Mawar tetap jadi kegemaran dari dulu hingga sekarang. Okey, terima kasih. Topik kita nak kahwin? Tak ada ke mana? Tak ada kena mana. Tu, kita tak mau cerita pasal tu sebab ini topik dia adalah sama bersama. Sama kita nak berniaga, especially Betul. hari wanita, Betul. kan? Jadi Mawar, jadi rasa AKPK. ramai sebenarnya yang mungkin dia tak tahu lagi macam mana journey Mawar Okey. dalam membawa brand Farida tu. Sebab Jerry sendiri personally pun Jerry tak berapa nak tahu sangat. Asyik aku lalu nampak billboard je. Siapa perempuan ni kan? Duk nampak tengok kat billboard billboard iklan bagi apa semua. Tapi orang cakap syoknya, jadi Mawar syoknya, ada brand tak macam ni apa semua. Di sebalik Mawar kira kejayaan Mawar tu mesti ada liku-liku dia. Betul tak? Okey. Nak dengar pasal Farida? Yes, nak dengar pasal Farida. Okey. Cerita sikit. So, hari ni saya mari buat apa? Sorry. So, hari ni saya akan share sedikit dari mana permulaan saya berniaga sampai ke hari ini. Dah 17 tahun. Di mana pandemik apa semua nanti saya akan cerita. Mari, sorry. Okey. Saya bermula berniaga tudung. Aduh. Berniaga tudung sejak Mari duduk dengan aunty. Sekejap lah. Okay, Mawar. Kita iklan. Okey. Saya bermula berniaga tudung Farida sejak 2006 di mana waktu tu saya bersekolah lagi. Farida itu nama ibu saya, Farida. Orang selalu ingat saya Farida, tapi saya ni Mawar. So sampai sekarang pun ada lagi orang tu confused. Orang kadang-kadang orang panggil saya Farida. Pun saya saja. Dan dia saja. Kaif halik? Ada pula orang tanya pula. Arab. Itulah adik Lokman tak silap I. Lepas tu jadi perjalanan saya kenapa bermula daripada tudung di mana ketika itu mak saya bermula dari rumah. Berniaga tudung ni dia pandai jahit. Okey, dari situ waktu tu ketika itu 2006 17 tahun lepas tak ramai lagi orang bertudung. Kalau perasan lah kan? Jadi nak cari tudung tu agak susah bersesuaian dengan bersesuaian dengan muka, bersesuaian dengan fashion kan? Jadi trend. Jadi mak saya bermula hanya 2 mesin jahit. Dia menjahit seorang. Dia jahit sendiri. Dan dia ada, kalau orang tanya siapa designer tudung Farida? Mak saya. Kami tak ada designer yang base designer dari mana import tu tak ada. Hanya mak saya saja. Jadi saya ketika itu saya tukang potong kain. Jaga adik-adik kan. Tudung masih lagi tudung Farida di Bangi. Base saya di Penang masa tu di Penang 2006. So after my parents pindah di Bangi, okay, rumah lagi. Ya betul. Di Bangi jadi orang kata bermula detik itu pindah di Bangi secara kebetulan bapa saya pindah pekerjaan di Cyberjaya. Okay. So jadi orang kata hijrah tu penting. Betul lah, hijrah tu macam Nabi pun berhijrah kan. Hijrah membawa rahmat. Ya, memberi 1001 makna. Apa-apa pun berhijrah ni macam move on lah kan. Betul tak? Move yang benda baru. Benda baik. Yang baik. Niat kita yang baik kan. Jadi daripada situ kita bermula dari sikit-sikit. Berniaga apa-apa ni saya terus terang saya bermula daripada sikit-sikit.
saya tak pernah bermula tu saya nak pesan lah dekat orang luar sana, walaupun saya bukanlah pandai peniaga pun, saya cerita pengalaman pengalaman di mana kita bermula daripada circle yang community, circle kita yang kecil-kecil dulu. Apa-apa sesuatu perniagaan yang kita nak mula, jangan kita terus berharap hari ni kita buat, hari ni untung berjuta. No. Tak masuk akal. Tak masuk akal. Tak pernah. Jadi saya bermula 2006 tu sikit demi sedikit, di mana modal hanya 500 saja. Okay. So daripada 500 tu juga macam mana nak masuk iklan, nak cari kerja, nak beli kain, material, nak bayar duit staff pun, ambil seorang staff pun dah nak kena bayar berapa kan? Betul. Jadi saya ambil mak saya ambil inisiatif di situ. To be honest, financial kita kena betul. Okey. Itu yang Mawar, jadi rasa kebanyakan orang nak tahu pasal daripada jenis Mawar ni sebenarnya ramai orang yang akan tertanya sebab Mawar dah berapa tahun? 17 tahun, betul? 17, 2006, 17. Okey, 17 tahun. 17 tahun dalam industri fashion hijab ni, dan ramai orang, kalau kita tengok lah ni kan, ramai yang dah menceburi bidang hijab ni tau. Bidang fashion, apa-apa bidang lah. Tapi dia buat tak setahun 2 tahun lepas tu dia habis, dia padam. Dia bungkus. Gone. Dia gone. Buat ni, dia gone. Jadi nampak kat sini, faktor utama dia adalah pengurusan kewangan. Jadi mungkin Mawar boleh share sikit macam mana Mawar uruskan kewangan Farida tu, sampai boleh maintain, boleh sustain sampai 17 tahun ni. Bukan satu benda yang biasa. Kalau ada anak pun tahun ni SPM lah. Betul juga no? Okay, to be honest, permulaan perniagaan kita orang ni memang tak ada hire mana-mana financial. Okay, sebab kita dari sikit, mula sikit, tidak ambil mana-mana loan pun tak ada. So, jadi kita kata saya nak bagi tahulah dekat orang luar di sana tengah financial, you all jangan saya kata ada duit dah kita kena betul-betul hire seorang financial untuk. Maksudnya bila ada duit kena betul-betul uruskan duit yang ada tu. Dan perempuan, lumrah perempuan ni, minta maaf saya cakap bila ada duit kan dia menggigil. Nak beli tu, nak beli ni, nak beli tu. Sebab tu perempuan pengurusan kewangan lah, macam saya sendiri, my past experience, saya rasa aduh Mariam, bagi tahu siapa call pula dah. Tak apa. Aduh, jam. Marco ke apa? Mana jangan. Bocok. Terus. Terus bocok. Apa Mariam? Okay. So, perempuan saya sambung balik. Saya hire seorang team yang finance untuk menguruskan kewangan. Sebab betul macam Cik Syazana kata, perempuan ni kalau ada duit semua nak shopping. Betul kan? Tapi saya tak salahkan wanita, memang itu lumrah wanita suka beli tu beli ni. Tapi emosi ke? Adakah sebabkan emosi dia? Emosi dia. Tapi perniagaan ni ada pasang surut dia. Betul. Sebab tu saya kata bila you tengah ada duit ke, jangan tak ada duit baru you gelabah nak cari financial, cari contoh AKPK baru nak minta konsult. Tengah you ada duit ni, tengah you up ni, masa tu lah you kena dapatkan counselling, betul-betul nak manage. Perlu ke buka cawangan banyak-banyak, perlu ke ambil staff banyak-banyak, perlu ke macam ni. Sebab apa? Saya bermula dari rumah. Tak ada kedai lagi. Sebab tu saya kata ada setengah orang kan nak kena office besar. Yalah kereta besar lah apalah. Betul. Macam Mawar kata tu, ada setengah orang dia nak semua benda komplit dulu baru dia buat. Semua benda maksudnya ada office, ada mesin, ada staff, ada ni. Dia nak perfect dulu baru dia buat. Tapi dia rasa kalau macam tu dia akan menyebabkan kos yang sangat tinggi. Betul. Keluar banyak, masuk tak ada. Tak balance. Sebab asyik keluar kan? Masuknya tak ada lagi. Sebab tu worst lah, orang kata worst. Betul. Macam media kata, betul pencegahan adalah lebih baik. Macam tadi Mawar cakap, bila time ada duit lah kena pergi cari dapatkan consultation, dapatkan counselling, bagaimana nak menguruskan kewangan supaya kita tak salah urus. Betul.
Kan? Dan saya nak cerita sikit lah pengalaman saya lepas pada pandemik, dunia menghadapi COVID kan, COVID-19, di mana semua, saya percaya semua fashion line, especially macam saya sendiri, kosmetik ke apa ke, saya dapat feedback semua jatuh. Jatuh. Saya tak malu untuk bershare dengan orang di mana saya pun terasa di mana penjualan saya waktu perempuan misalnya nak buat waktu raya saja, nak buat sale kan. Jadi bila 2 tahun 2020 tak boleh buat sale. Jadi di mana ketika itu saya pun ambil orang kata inisiatif perlu keluar daripada kepompong di mana gunakan platform yang ada, apa yang saya still minat fashion, apa yang boleh still dapatkan income supaya pendapatan supaya saya tidak asyik orang kata duit ke apa ke harta ke orang kata simpan sebunuh banyak pun kalau kita duk tarah habis juga kan, habis juga kan. Tapi sebab tu saya cari study, saya ambil masa setahun untuk saya tengok apa yang masih lagi dalam fashion dunia kata beauty tapi sebab tu saya buat Mawar Jewellery di mana saya menjual aksesori gold. Kalau kita tengok pasaran, saya percaya pasaran line fashion kosmetik negatif 40%. Tapi kalau kita tengok graf di mana gold, penjualan gold naik mendadak 40-50% totally naik. Bila dunia menghadapi apa-apa pandemik, gold mesti naik. So jadi saya mengambil inisiatif di mana saya sambung belajar untuk knowledge. Saya tak ada knowledge bahagian jewellery. Saya ambil inisiatif, saya sambung belajar di mana University Art of Design, course jewellery saja. Jewellery saja. So jadi saya nak ada knowledge, nak jual emas perlu ada knowledge, nak jual tudung perlu ada knowledge, nak jual apa benda pun ada knowledge. At least kita tak adalah cakap, tak ada menjual kosong orang kata. Okay, Mawar cerita bila berlaku pandemik ni Mawar ceburi, bukanlah bidang, nak kata bidang baru sangat pun tak, semua satu cabang yang baru, iaitu jewellery kan. Cabang, jadi Mawar jadi nak tanya, jadi rasa ramai orang yang nak tahu macam mana Mawar daripada 2006 tengah naik tiba-tiba pandemik turun tau. Dan ada orang mungkin dia ego tau. Dia rasa aku dah pernah berjaya, aku tak perlulah masuk belajar lah bagai apa semua. Aku tak perlu mula daripada bawah, aku dah ada nama, aku dah ada tu, ada ni dan sebagainya. Tapi Mawar pula, bila masuk dalam bidang jewellery ni, Mawar mula dari bawah. Okey, betul. Sebab apa? Saya kena mula dari bawah. Saya belajar daripada mak saya di mana 16 tahun lepas, 17 tahun lepas, dia bermula dari bawah, dari rumah. Jadi saya kena ikut balik macam mak saya buat, bermula dari bawah, bermula dari rumah, bermula daripada online. Saya, jewellery saya tak ada kedai lagi. Hampir tahun saya jual. Saya bermula dari Shopee, saya jual platform online, e-commerce, menggunakan beberapa e-commerce yang ada. So, saya rasa baru situ kita dapat modal, dapat balik keuntungan sikit-sikit untuk kita buka kedai. Bukan, saya tak malu tau sebab saya bukannya berasal daripada anak orang kaya, saya berasal dari orang yang susah. Jadi, pengalaman tu mengajar saya supaya bermula daripada sikit-sikit. Saya nak bagi tahu dekat orang luar sana juga, anda tak perlu malu. Jangan kata macam nak jual apa-apa pun, jangan terus saya minta maaf saya cakap. Kadang-kadang saya pelik, orang tu untung berjuta, untung sini juta-juta. Tapi saya nak bermula dari bawah supaya saya berasa naik turun tu macam mana. Susah senang dan perjalanan. Susah senang. Saya percaya tak adalah berniaga ni, tanyalah mana-mana experience pun. Saya tanya orang yang dah berjaya 20-30 tahun bisnes. Saya tanya macam mana dia orang start. Semuanya dari bawah. Semua pernah susah. Tak pernah terus. Maksudnya Mawar tak pernah malu untuk bertanya, minta pendapat dengan orang. Ya betul. Jangan malu. Dan jangan kata jangan katalah maksudnya untung berjuta-juta tu sebab ialah kita especially perempuan di luar sana pun suri rumah mesti nak rasa nak macam mana nak berniaga kan.
Saya tak ada modal sangat, saya tak ada kedai tapi nak kena ada kedai baru boleh start. So jadi kadang-kadang benda tu termati di situ. Impian seseorang wanita. Maksud dia mindset berniaga kena ada kedai tu kira salah lah mindset tu. Betul, salah. Sikit-sikit kita mesti start dari bawah. Macam mana naik tu. Yang penting kita kena sentiasa kreatif, kembangkan apa yang ada kan. Maksudnya contohnya jual tudung. Promotion you kena penting. You kena kreatif. Tudung ni banyak di luar sana. Kan? Yang servis you penting. Apa after service kita panggil kan. Yang penting you layan customer you macam mana. Itu sangat penting. Semua orang jual tudung. Tapi fashion saja berlainan dan servis you tu yang penting. Itu saja. Kiranya lah ni Mawar ada 2 bisnes. Ada Farida, Mawar menguruskan Farida dan menguruskan Mawar Jewellery. Jadi bila ada 2 ni macam mana Mawar menguruskan especially jadi yang mungkin jadi nak tanya on behalf of yang sedang menonton ni, macam mana Mawar menguruskan kewangan dua-dua bisnes ni? Adakah separate? Macam mana Mawar nak pastikan supaya dia punya untung rugi bagi setiap perniagaan ni dia jelas dan kita nampak kat mana nak kawal dan apa yang perlu dia ambil tindakan selanjutnya. Tapi to be honest, Farida tu mak saya punya perniagaan. Saya hanya suku-suku jadi bahagian Farida tu. Jadi financial ke apa semua pun saya tengok macam ni. So kita nak buat sesuatu jam tu ada bisnes, kita jual sikit-sikit. Contohnya saya percaya macam jewellery ni modal dia bukan kecil-kecil tau, besar. Jadi you kena pandai macam mana nak jual. Saya bukan berniaga jewellery yang satu rantai tu 12,000, 13,000. Saya memula dengan charm yang kecil-kecil di mana dan untuk saya post pun selamat. Yang penting. Dan yang penting kepercayaan customer tu dekat saya pun dah bersyukur. Mawar nak mula Mawar Jewellery tu. Tadi Mawar cerita Mawar ada referral lah. Maksudnya adakah referral Mawar tu untuk Mawar memulakan jewellery tu adakah membantu Mawar? Sebab jadi percaya apa tau? Bila kita tengok kan nak buat jewellery ni, satu betul lah Mawar cakap kalau risiko dia tu emas kan. Orang tengok emas ni mata ni dah kelabu lah. Betul. Kan? Tapi macam mana Mawar nak menguruskan dengan Mawar ada anak lagi, dengan Mawar dengan nak menguruskan Farida lagi. Lepas tu Mawar mulakan yang ni pula. Saya ada anak seorang baru kan. Jadi saya selut kepada wanita-wanita di luar sana yang ada 3-4 orang anak, boleh buat satu multitasking, buat itu, buat ini, buat itu, buat ini kan. Jadi saya as a single mother, saya uruskan anak saya sendiri dan jadi saya orang kata saya buat teliti. Masa saya belajar lagi. Jadi saya kena bahagi masa tu betul-betul. Maksudnya malam saya kena khas untuk anak saya. Siang saya pagi macam dalam petang saya buat, walaupun saya pandemik ni work from home banyak ataupun kadang-kadang saya luar, saya kena balance kan. Pagi hingga ke petang saya buat macam biasa. Bekerja macam orang luar 8, 5. Maksudnya Mawar anggap diri Mawar sebagai pekerja walaupun Mawar seorang bos. Saya pun makan gaji juga. Yang bos tu big boss. Saya. Saya ada bos-bos lagi. Saya pun sebab saya muda, saya pun bekerja dengan mak saya. Saya tengok experience mak saya. Jadi orang nak panggil saya bos-bos ni, saya kadang-kadang saya ni bukan bos tau, saya nak cakap. Saya pun bekerja. Tapi kira bos lah juga tu. Sebab apa? Macam ni tahu tak? Bila sebut pasal bos kan, bos perempuan ataupun lady boss ni. Jadi adalah experience sikit dengan lady boss. Bila kerja dengan lady boss ni, dia nak perfect. Nak tu, nak ni. Jadi aku kena riau kat telinga ni, kira benda biasa orang ni. Telinga ni jadi merah ni. Telinga sebelah sini sampai Menanoh. Menanoh, cayak kenal lady boss. Tapi bila Jerry dah tak kerja dengan dia, Jerry belajar satu experience yang lady boss ni banyak membentuk Jerry jadi seorang yang solid, seorang yang disiplin, bagi apa semua tau. Kan? Betul. So, macam Mawar, Mawar consider boss lah, sebab walaupun atas tu ada ma'am kan, ada Mama Farida sebagai big boss, jadi Mawar tetap seorang boss dan ada banyak staff di bawah Mawar yang perlu report dekat Mawar, progress, everything, bagi apa semua. Jadi macam mana Mawar balance kan, menguruskan staff
di bawah Mawar, lelaki dengan cara lelaki, perempuan dengan cara perempuan? Memanglah orang kata perempuan ni, minta maaf lah kalau perempuan-perempuan di luar sana tu kalau setuju, cakaplah setuju. Perempuan ni memang emosi, bila jadi bos ni, emosi dia lebih 10 kali ganda kadang-kadang. Tapi mak saya kan memang garang. Puan Farida, Mama Farida memang garang. Jadi kadang-kadang saya tengok macam, kenapa dia marah ni? Kenapa dia marah? Kenapa dia haria? Orang Penang kata haria kan? Jadi macam cikgu kita marah kita kan. Tapi saya thanks tau dekat mak saya, orang yang pernah mengajar saya, kerana dia orang lah saya berada di sini hari ni. Sebab apa tau? Macam Jerry cakap tadi, bila kita dah keluar daripada pergi mana-mana tempat, kita belajar, dulu sebab perempuan ni fasih. Dia detail. Dia detail yang tu nak perfect. Memang nobody perfect tapi dia nak try to be perfect. Jadi bila kita kata jangan buat macam tu, jangan buat macam ni, kena buat macam ni. Contohnya kan, contohnya macam kita main-main tau tak. Kita muda orang kita main-main tapi kena, mak saya selalu pesan, kena tulis you punya perbelanjaan, tulis harian tu apa. Jangan catik. Orang Penang kata catik. Supaya apa? You tahu keluar you berapa, masuk you berapa. Ni asyik keluar, masuknya tak ada. Itu penting. Betul sebab financial tu. Jadi macam saya katalah, macam kita ni itu nak beli, ini nak beli tapi bulan depan tak masuk lagi. Tak boleh sebab kita berniaga. Tak sama macam orang makan gaji. Ada pasang surut dia. Betul. Sebab tu bagi saya lah, saya nak tekankan kepada wanita ke apa di luar sana, especially single mother, you kena bersedia dengan financial. Bersedia dengan financial di mana kita tak tahu 10 tahun kita macam mana, 5 tahun kita macam mana, tahun depan kita macam mana. Sebab tu kita kena bersedia, fizikal, mental, emosi semua. Kata apa pun jadi, kita ada sikit backup. Backup tu penting. Backup supaya kita bersedia apa-apa keadaan. Tiba-tiba macam ni, siapa pun tak tahu, tiba-tiba pandemik. Pandemik. Semua baik lelaki ke baik perempuan, semua merasa tekangan. Kan? Jadi sebab tu kena ada satu financial yang betul, kena kreatif, kena strong, sabar. Nak buat apa pun kena sabar. Sebab bila Mawar sebut tu, sebab Jerry perasan golongan wanita ni, kalau dulu mungkinlah dia menyumbang kepada ekonomi tu mungkin kurang. Tapi Lani dah dekat sama dah. Lani antara lelaki dengan perempuan menyumbang kepada ekonomi tu dia lebih kurang sama. Dia dah nak dekat balance lah. Kena dengan kita punya tema Hari Wanita tahun ni, sama bersama tu. Jadi kalau Mawar sebagai seorang usahawan, satu jadi nak tanya dekat Mawar, nak minta Mawar share pasal apa pandangan Mawar berkenaan dengan lelaki yang involve dalam dunia fashion. Sama macam Mawar. Dan dalam masa yang sama, macam mana Mawar uruskan staff lelaki dan perempuan? Sebab perempuan mungkin dia punya karakter dengan lelaki ni tak sama. Tapi macam mana supaya yang lelaki ni tak ada lah rasa macam alah bos ni sikit perempuan. Yang perempuan pula bos ni sikit lelaki. Kami tak pandang pun. Lebih kurang macam tu. Macam mana Mawar handle benda tu? Tapi kan ialah biasalah sebab nisbah sekarang ni, nisbah perempuan lebih banyak pada lelaki kan. Bidang fashion pun kalau you guys tengok sama juga dekat luar sana. Ramai je fashion designer lelaki. Kan? Yang makeup artist pun ramai je. Walaupun sebenarnya makeup ni more tu perempuan, tapi yang involve ni banyak lelaki kan. Jadi tudung pula. Macam jual tudung ke, fashion ke, bagi saya sama saja. Sama. Yang penting you kena kreatif saja. You kena twist sikit. Mungkin tudung yang based on my experience, tudung 6 bulan sekali kita kena update. Baik. Paling fast
fast fashion 3 bulan. Okay. Dan saya pun, to be honest, saya bukannya hard sell, saya soft sell. Berniaga pun saya nak bagi tips satu-satu lah dekat anda di luar sana lah sebelum saya call lah. Ini lah dengar ni. Antara salah satu tip, bukanlah saya nak kata berjaya tu, tak lah. Saya sentiasa saya tak pernah, kalau to be honest, you all tak pernah pun tengok saya di media sosial, belilah tudung Farida, belilah ni. Itu very hard sell kan? Betul tak? Saya just load gambar, saya pakai tag. Maksudnya saya punya staff nak konon-kononnya makan nasi kandar, tapi sebenarnya saya nak tunjuk tudung saya ni. Itu. Jadi kalau kadang-kadang, minta maaf saya, Jerry pun menyampah juga. Belilah baju ni, belilah ni. Lama-lama you akan lari kan. Tak lari orang tu. Jadi kita biar ikhlas. Yang penting ikhlas, orang tu suka. Bukannya beli kerana terpaksa, kerana orang suruh, kerana kawan. Saya pun tak pernah suruh kawan-kawan saya berniaga beli tak. Yang penting kita soft sell. Itu panggil soft sell. Di mana you suka you beli. Jangan. Jadi orang suka, tiada paksaan. Hidup ni kan tak suka dipaksa. Betul tak? Betul. Tiada paksaan. Okay? Tak suka benda orang paksa. Biar ikhlas. Yang penting. Kata Sabrina sehari, betul customer tak suka dipaksa. Touch their heart and get their trust. Tapi nampaknya Mawar dah sentuh ramai hati di rakyat Malaysia ni. Sehingga kan kalau sebut Farida je, mesti tahu lah. Siapa mesti tahu punya lah. Kan? Tapi itu satu benda yang bagi Jerry satu yang sangat membanggakan, terutamanya bagi golongan wanita hari ini. Mawar merupakan sumber inspirasi kepada wanita-wanita dekat luar sana, terutamanya kepada suri rumah. Depa ni kalau ada setengah suri rumah, depa kahwin macam dulu kan. Depa kahwin daripada muda. Daripada habis sekolah tu mak suruh kahwin. Habis kahwin tu duduk rumah tak belajar apa, tak sambung belajar. Habis tu tahu beranak jaga anak tu je. Kan? Tapi wanita zaman sekarang ni dia lebih terbuka untuk belajar macam-macam benda. Macam Mawar sendiri pun kita sangat kagum. Mawar sambung belajar dalam University of Art. Art of London. Online. Art of London. Ya. Jadi Mawar, Jerry nak tanyalah satu, Mawar. Kita masuk ke dalam family sikit lah sebab tadi kita cerita pasal suri rumah ni. Mawar rasa penting tak suri rumah ni perlu belajar kemahiran yang banyak ataupun dia perlu fokus dekat satu kemahiran untuk dia berniaga? Okay. To be honest kan, kalau you tengok Jerry kadang-kadang kan ada ijazah, ada PhD, semua jadi housewife. Dia orang belajar kan, macam Jerry kata kena kahwin, tapi dia orang tu, perempuan ni dia kreatif tau. Dia basic dia pun bukan calang-calang. Jadi kadang-kadang doktor dah kahwin, tiba-tiba jadi housewife untuk jaga anak, untuk beri orang kata komitmen. Tapi saya percaya sekarang ni kita terlebih terbuka kan, untuk terbuka untuk di mana perempuan ni boleh bekerja sambil orang kata cari income duit sendiri untuk financial sendiri. Yang penting saya percaya kalau housewife ni multitasking di mana ada setengah sekarang ni jual makanan sambil masak di rumah kan, boleh buat kuih kan. Saya respect lah orang di luar sana. Jangan malu lah. Yang penting yang macam mana kita kan, satu lah saya akan kadang-kadang orang bagi makan tau. Saya akan promote seseorang tu, usahawan tu. Sebab apa? Dia tak pernah hard sell. Saya tak suka free lah. Benda-benda free saya tak suka. Saya beli dan saya promote. Kalau sedap saya promote. Betul. Service penting. Kalau ni tolonglah promote, tolonglah ni. Kita pun jadi macam apa dia ni? Kan? Betul. Tapi sedap belum tentu lagi. Dan saya percaya macam ibu-ibu di luar sana, kalau you guys masak tu, tolong jual masakan macam mana kita nak makan yang sedap.
jangan masak ala kadar. Jadi orang tak repeat. Kalau orang tak repeat tu faham-faham sendirilah, betul tak? Kalau orang keep repeat, beli, mana kata you all tu memang sedap lah. Dia taste tu, macam mana nak cakap, taste. Kita pun ada taste tau. Taste orang ni berbeza kan? Taste orang ni berbeza. Tapi kalau kita jaga servis bagus, kita bagi value ke orang, orang mesti Allah benda tak ada apa sangat pun, tapi orang duk repeat. Sebab apa? Dia sentuh kat hati dia. Ya, betul. Yang penting macam mana kita makan macam tu, kita nak rasa yang sedap, macam tu kita nak bagi orang makan. Betul. Orang puji. Mawar, lagi satu Mawar, Jerry nak tanya tau. Jerry banyak kali dah teringin nak tanya dekat orang, tapi tak tahu nak tanya dekat siapa. Pasal Menteri Kewangan dalam rumah. Menteri Kewangan. Selalunya asal Menteri Kewangan dalam rumah, contoh kan, bro, jom lah kita buat trip family pergi perhentian. Oh, kena tanya Menteri Kewangan, bini dia. Kan? Tapi kebanyakan orang bila sebut Menteri Kewangan dalam rumah ni, mestinya wanita. Mesti sama ada bini ke, mak ke, kakak ke. Mesti kebiasaannya wanita. Jadi nak tanya, apa pandangan Mawar pasal Menteri Kewangan dalam keluarga ni terdiri daripada wanita? Siapa lelaki tak kepala boleh? Tapi tengok keadaan juga. Kita tengok siapa yang air. Mak ke bapak ke air, suami ke isteri ke air. Betul tak? Kan? Jadi macam tak semestinya perempuan pandai manage, tak semestinya lelaki tak pandai. Dia lumrah, basic. Nobody perfect. Jadi bagi saya lah, macam saya pun, saya air. Jadi saya memang kena ada orang nasihat saya, orang guide saya, macam ni. Tapi pengalaman mengajar saya untuk untuk lebih berhati-hati dari segi financial, jangan selalu jadi air kan. Jadi jangan salah urus. Yalah, maksudnya bukan kita kena kut tak, tapi kita kena hadapi ke depan ni penting. Persediaan. Maksud dia kat sini Mawar, peranan lelaki dan wanita dalam, especially dalam keluarga tu kena balance lah. Maksudnya lelaki dia ada kekuatan dia, perempuan ada kekuatan dia dalam pengurusan kewangan, betul? Maksudnya dia kena sama-sama manage, betul? Yalah, macam gaji dia contohnya RM5,000 sebulan ataupun RM2,000 sebulan. Jadi perbelanjaan dia mestilah extra dia hanya 10% saja. Yang lain ialah biasa. Sekarang ni komitmen kita tinggi kan. Rumah, kereta, semua itu kena bayar. Jadi yang ekstra tu, yang hanya 10% tu yang kita kena pandai manage. Janganlah tiap-tiap bulan semua nak pergi bercuti, tiap-tiap bulan nak pergi beli beg, tiap-tiap bulan nak beli itu, ini, semua. Kena pandai. Bulan ni ada ekstra, belilah sikit. Bulan depan tak belilah, simpan untuk raya. Macam tu. Tapi sebut pasal bila sebut pasal pengurusan kewangan ni, terutama di kalangan wanita, siang tadi dekat KL Convention Center, AKPK ada melancarkan satu program baru untuk wanita saja. Untuk wanita saja. Kalau penari wanita. Jadi kena pakai tudung, pakai makeup, pakai lipstick baru boleh join. Tu pun kata juga IC pilih lelaki. Dia untuk wanita saja yang dinamakan sebagai Her Duit Club. Okey, ada kat belakang diri ni, dia angkat seat. Angkat, tak nampak. Ya, Her Duit Club. Tak nampak. Tak nampak? Nampak tak? Silau sikit Dekat lagi. Okey. Nampak tak? Allah. Her Duit Club. Okey, yang ni untuk wanita saja, kelab eksklusif untuk anda berinteraksi, berkongsi dan beraktiviti untuk menjadi wanita bijak kewangan. Okey? Jadi pada wanita-wanita yang mungkin sedang menyaksikan live AKPK dan Mawar Karim sekarang ini, boleh layari di website AKPK untuk tahu lebih lanjut Her Duit Club dan AKPK mencadangkan target dia menyasarkan lebih kurang 2,000 penyertaan dalam tahun ini. Okey. Kan dalam tahun ni. Jadi baik Mawar, sebenarnya Mawar. Sebenarnya okey dah. Okey Mawar, sebenarnya kita ada tetamu hari ni. Wajah berseri-seri. Sempena Hari Wanita ni tetap ada warna purple dekat badan dia. Walaupun kita bersama dengan Puan Iliana dan pengarah bahagian usaha sama strategik Jabatan Pembangunan Wanita.
Ni orang penting ni. Orang penting yang nak membangunkan wanita ni. Okay. Hai, Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Apa baik? Dengar cerita Puan Ili tadi, Puan Ili pun ada bersama di KL Convention Center. Yes, alhamdulillah. Pelancaran Her Duit Club yang dirasmikan oleh Timbalan Menteri Wanita. Betul. Betul. Tadi saya bersama semua. Puan Ili cerita sikit macam apa dia punya, bukanlah maksud dia pasal Her Duit Club, tapi kenapa wanita perlu untuk join Her Duit Club ni? Okey. So saya bawakan daripada perspektif kami sebagai jabatan lah yang selalu bersama kumpulan sasar wanita lah kan. Firstly saya nak ucapkan selamat Hari Wanita kepada semua wanita yang akan disambut seluruh dunia esok 8 Mac. Dan pada Mawar juga selamat Hari Wanita, dan juga pada sesiapa ucapkanlah selamat Hari Wanita kepada pasangan anda. Okey, saya bawakan pada perspektif saya bawakan daripada perspektif jabatan, dan di mana kami menyantuni kumpulan sasar wanita tak kira latar belakang. Dan kita sedar bahawa kepentingan kewangan ni, especially dari segi empowerment, financial empowerment ni sangat penting untuk wanita, especially bila dia memasuki usia yang dia berdikari sendiri kan. Jadi bila dia berdikari tu dia perlu tahu cash flow. Macam saya dengar tadi Mawar cakap, when you are on your own, you need to have a financial punya literacy lah. Maksudnya you need to know how to manage yourself. Sometimes ada wanita yang lepas tu dia berkeluarga. Dia bila berkeluarga, dia ada financial minister lah dalam family dia. Walaupun orang kata financial minister adalah isteri, tetapi saya rasa kebanyakannya we do it together lah, insyaAllah kan, we do it together. So bila kadang-kadang dependency on the spouse is very high, sometimes ada hari-harinya tak semuanya cerah. Kita nampak kan dari perspektif jabatan, kita nampak tak semuanya cerah. Jadi sometimes wanita menjadi ketua isi rumah. Di atas sebab mungkin kematian suami, di atas sebab macam-macam sebab lah. Ataupun mungkin mereka juga tidak berkahwin pun. Ada juga wanita yang memilih untuk tidak berkahwin pun tak ada masalah, tapi dia menjadi ketua isi rumah. Dan dia menanggung family, adik-beradik and what not. So it's very important. Dia jadi breadwinner. Jadi bila dia jadi breadwinner, sangat-sangat penting supaya dia tahu macam mana nak menguruskan financial diri dia dan juga orang-orang di bawah tanggungan dia. So apa yang kami nampak bila sometimes the dependency kepada the other party tu dah tiada, dia jadi tercari-cari punca macam mana dia nak be on their own untuk manage the household kan. So saya rasa dengan Her Duit Club ni sangat bagus untuk semua wanita di luar sana untuk join, sebab kadang-kadang wanita ni dia ada sifat malu. Dia takut kadang-kadang ada certain yang tidak mahu ke depan bertanya. Mungkin circle of friends dia tak berapa besar, circle of family dia pun mungkin tak berapa besar. Jadi mungkin dengan join group social media macam ni, macam Her Duit Club ni, dia dapat tip-tip kewangan yang sometimes tak terfikir. Mungkin tak terfikir. So lebih kurang itulah Her Duit Club ni saya rasa sangat bagus untuk wanita di luar sana, supaya benda-benda yang kita mungkin rasa macam nak tanya ke, malu lah nak tanya soalan ni. It's quite simple sometimes, tapi sebenarnya we need that information. So itulah daripada perspektif jabatan. Okey, saya dapat info tadi pun ada beberapa sahabat-sahabat kita yang berkongsikan di dalam komen bagaimana untuk join Her Duit Club ni. Ada Facebook group Her Duit Club, wanita jom join, khas untuk wanita sahaja. Tingkatkan ilmu kewangan dengan menyertai grup ini. facebook.com/groups/Her Duit Club. Nanti mungkin ada sahabat-sahabat kita yang boleh kongsikan lagi. Komen, keep on comment. InsyaAllah semoga ada yang mungkin baru masuk, dia terlepas pandang cakap, Her Duit Club ni apa dia? Nak kena tahu juga ni kan, apa yang menarik dia. So kita minta sahabat-sahabat kita yang mungkin sahabat-sahabat yang menonton, kawan-kawan AKPK kita, kawan-kawan daripada JPW yang tengah menyaksikan live bersama dengan AKPK, JPW dan juga Mawar Karim pada malam ini. Wanita saja. Ingat tu, wanita saja. Especially untuk wanita. Tentang I off. Tak boleh seorang lagi. Tapi Her Duit Club Jerry, just to tambah dengan Mawar, sebenarnya platform Her Duit Club ni adalah bagus supaya kita dapat ke arah tema tahun ini, iaitu saksama bersama. Sebab kita need to empower women atau memperkasakan wanita ke arah yang
lebih ke hadapan untuk kita barulah kita dapat ultimate goal untuk saksama bersama dengan lelaki dan wanita. Baik. Saya nak tanya satu lagi soalan dekat dekat Puan Hili. Apa lagi program-program di anjuran JPW untuk memartabatkan lagi taraf wanita tu? Ada wanita yang mungkin malu untuk mengiktiraf diri dia sebagai penyumbang kepada ekonomi. Jadi apakah inisiatif ataupun program di bawah JPW yang menuju ke arah demikian? Sebenarnya banyak program-program yang kita buat di lapangan dan di secara maya lah. Since lately pandemik ni memang banyaklah kita buat secara maya. Tapi saya suka kalau kita boleh kongsikan lah antara program yang boleh mendapat manfaat kepada wanita di luar sana. Kami ada satu kita panggil Squad Wajah. Satu program di mana program komuniti sokongan di mana kami membantu Squad Wajah ni akan membantu wanita di luar sana yang mempunyai masalah dari segi masalah psikososial. Di mana bila dia memerlukan problem, bila dia dia ada problem dari segi ialah kadang-kadang depression ataupun tak ada support group. So Squad Wajah ni boleh membantu, at least you ada outlet untuk bercakap. Sometimes ada yang segan nak bercakap dengan even ada yang segan nak bercakap dengan family pun. Jadi boleh join Squad Wajah kami, ada di jabatan punya platform juga Squad Wajah. Dan Squad Wajah boleh membantu for a person that you can talk to and they are in your community. Sekarang tak silap saya dia punya dah reach out today punya number around 150,000 lebih kurang. Yang latest saya itu hari saya nampak 140,000. So mungkin dah naik alhamdulillah dengan Hari Wanita ni. So kita harapkan lebih ramai sebab Wajah dapat membantu community especially wanita. Tak semestinya wanita lah. Dari segi bila you need someone to talk to, there's a person lah. Itu satu. Satu lagi kita empower women melalui 4 kuadran lah. Saya suka sebut kuadran di mana kami tahu bahawa wanita bukan setakat kita nak bantu dari segi ekonomi ataupun kewangan, kita juga nak bantu melalui kepimpinan. Tak semestinya kepimpinan tu mesti jadi a big leader, tak. Kepimpinan tu kepimpinan sendiri. We need women to voice out, to know that bila ada apa-apa dia berani untuk even pergi ke balai polis pun. Sometimes kita notice tak semua perempuan berani nak pergi. Jadi kita nak memimpin pimpin dalam diri wanita itu sendiri. Itu satu. Lagi satu dari segi keseimbangan dia lah. Maksudnya dari segi keperluan dari segi legal yang dia tak tahu, nak beri mereka lebih pelik kepada perundangan and mental awareness. Lepas tu kita ada program kemahiran yang berbentuk kemahiran di mana kita nak wanita lebih terbuka dalam menerima kemahiran berbentuk teknikal sikit yang mungkin boleh membantu mereka di rumah. Contohnya bila berlaku emergency ke, at least they know what to do, first aid contohnya. First aid sebab wanita adalah frontliner di rumah. Kebanyakan kalau mana yang memilih untuk duduk di rumah, mereka adalah frontliner. Jadi mereka boleh bertindak dengan cepat sekiranya berlaku apa-apa kecemasan and what not di rumah lah. Selain itu kita ada kepimpinan, kemahiran dan kewangan lah. Seperti kewangan ni kita advocate wanita untuk menjana pendapatan. Tak kisah sama ada dalam formal sector seperti yang bekerja ataupun informal sector yang berniaga. Macam saya rasa Komawa pun banyak kan wanita-wanita yang idolize, yang nak menjadi usahawan. So it doesn't matter as long as menjana pendapatan dan boleh menjana cash flow sendiri, is good for us. Betul. Saya nampak secara keseluruhan je JPW ni banyak membuka ruang dan peluang untuk wanita itu bukan sekadar untuk bersuara, malah untuk ke depan. Maju ke depan, meningkatkan orang cakap bukan kata daya tahan diri je, quality everything yang secara menyeluruh berkaitan dengan wanita itu. Jadi Mawar, jadi nak tanya Mawar, ini mungkin last sebab ada orang tanya tau, ada orang bertanya. Ada orang tanya. Dia tanya tu, dia berbisik dekat telinga kiri. Okay. Takut pula aku. Okey, soalan dia, macam Mawar bermula Farida dengan Mama Farida. Okey. Dan sekarang ni lebih boleh katakan Mawar sebagai sama-sama menguruskan Farida, dan dalam masa yang sama Mawar juga ada perniagaan Mawar sendiri iaitu Mawar Jewellery.
Jadi mungkin Mawar belajar daripada Mama Farida berkenaan dengan pengurusan perniagaan dan pengurusan kewangan, terutama berkaitan dengan perniagaan. Mungkin satu hari nanti Mariam pula yang akan mewarisi Mawar. InsyaAllah. Jadi bagaimana Mawar mendidik Mariam, ataupun mungkin kalau mungkin dia kecil sangat tak ada nak didik lagi, apakah perancangan Mawar untuk memberi didikan pengurusan kewangan kepada Mariam? Okey. Pengurusan kewangan ni kita kena ajar untuk anak-anak lah dari kecil ni, dari sekarang ni. Saya percaya ibu-ibu di luar sana kena uruskan kewangan, di mana permintaan anak-anak kita ni, kita kata oh ni jangan mahal, mami tak ada duit lagi, gaji tak ada lagi. Biar dia faham. Jangan sekarang budak-budak macam, sebab saya percaya Jerry pun macam Puan, kita bukan daripada orang yang senang, jadi kita nak minta sesuatu benda tu it's not easy lah, nak dapat kan. Jadi macam mana, bukan kita kedekut, kita belajar macam mana susahnya nak dapat satu benda. Kadang-kadang mak ni macam saya bagi semua, kadang-kadang bapak tu dia strict sikit, tak bagi. So jadi macam anak saya ni, saya tengok dia suka, saya tak paksa dia untuk suruh berniaga, tak. Yang penting kewangan tu saya nak ajar dari sekarang, dan saya biar dia suka apa yang dia buat. Saya nampak dia suka jadi doktor, main doktor. So sekarang ni dia suruh panggil dia Dr. Mariam. So jadi saya kata nanti doktor pun yalah doktor, saya tengok biar dia suka. Macam saya pun nak dia jadi doktor gynae, di mana saya pun ada problem kan. Jadi saya percaya dia akan lebih. Doktor pun boleh berniaga, tak semestinya can make money kan. Yang penting kena line yang betul. Faham. Maksud dia Mawar mengajak Mariam nilai tu. Nilai tu bukan semua benda yang mudah lah. Kena usaha untuk mendapatkan sesuatu. Sebab kita pun nak apa-apa sesuatu pun kita kena usaha diri sendiri kan untuk dapatkan. Tapi anak-anak ni kita jangan manjakan sangat lah. Ada cara dia kan. So saya tengok orang lain pun bukan nilai tu mahal baru kita sayang. Tak semestinya murah tu tak sayang. Yang penting keikhlasan tu. Yang penting dia nak tu menepati apa yang kita, kemampuan, mengikut kemampuan masing-masing. Ya. Thank you Mawar. Jadi untuk Puan Lily, kita daripada AKPK sebenarnya sangat berbesar hati dengan kesudian Puan Lily daripada JPW untuk bersama-sama dengan kita dalam Jom Borak malam ni. Dan saya pun tiba-tiba rasa macam dengan ada dua wanita dekat saya ni kan. Jadi saya macam yang lebih berpengalaman, saya pun kalau nak cerita pasal wanita ni pun tak berapa tahu sangat kan. Tapi sekurang-kurangnya saya banyak belajar berkenaan dengan wanita hari ini. Mungkin lepas ni saya boleh gunakan untuk tackle hati wanita-wanita di luar sana. Tak. Jadi untuk itu perawan semata-mata. Okey, jadi untuk Puan Lily, apa mungkin Puan Lily boleh bagi saranan ringkas kepada wanita di luar sana agar terus bangun sehingga kita boleh mengecapi saksama bersama tu. Besar tu. Tapi saya rasa pada wanita di sana, situasi kita kadang-kadang tak semua sama. Saya rasa semua wanita dia ada, setiap kehidupan adalah berbeza. Jadi saya rasa kita set path kita ataupun jalan hidup kita tu, jalan kita ada aim sendiri. Masing-masing ada aim sendiri. Yang penting kita ada sokongan. Dan kita women kita kena help each other especially, dan juga sebenarnya dari perspektif shared responsibility untuk menuju saksama bersama ni, dia perlu ada juga elemen lelaki, bukannya wanita seorang. Selalu salah perspektif ni, bila wanita punya empowerment tanpa lelaki, tak ada, there's no such thing. Empowerment wanita memang perlu ada lelaki. Jadi dalam hidup semua wanita dia akan ada lelaki dia, suami dia ke, bapa dia ke, adik-beradik dia ke. Jadi mereka lah yang akan menyokong supaya wanita tu boleh terbang jauh, bagi saya lah. Jadi sesiapa yang dikeliling wanita, as macam Jerry, you must have adik-beradik, ada ibu bapa and whatnot. Wanita-wanita ini tak akan ke mana tanpa sokongan lelaki. Jadi untuk kita capai saksama bersama tu, we really need sokongan-sokongan sekeliling kita insya-Allah, supaya wanita boleh duduk setara, equity bukan equality, equity di mana duduknya. Dan saya nak jemputlah semua pada hari terakhir, Hari Wanita kami di KLCC Convention Center Hall 4 and 5.
di mana kita ada banyak jualan, banyak program. Ada Karnival Kerjaya juga untuk wanita yang mencari kerja. Untuk program Last Day Tomorrow, dan supportlah lokal usahawan kita yang kita bawakan daripada negeri. Untuk yang sama-sama mencari peluang, sebab kadang-kadang dia orang tak dapat peluang di peringkat macam ni. So mohon support mereka di KLCC nanti. Okay, itu daripada saya. InsyaAllah kita war-warkan, teruskan war-warkan sebab esok merupakan hari terakhir, betul Waili? Betul. Betul Jerry. Hari terakhir. Jadi Mawar last. Tadi dah last kan? Ini yang betul-betul last. Zat, sebelum tu kita tak mau tanya ke siapa orang dekat penonton kita ni tak mau tanya soalan ke? Tak nak baca soalan ke? Ada. Lagi depa terasa hati kita tak baca komen depa ke? Betul tak? Ada. Tanya pula betul ke? Ada. Tadi ada sebab soalan. apa? Kita merajuk. Tu dia penat. Mawar tak jawab, Jerry tak jawab. Puan pun tak jawab. Sudah. Tadi ada soalan-soalan yang Jerry dah ajukan dekat Mawar. Tapi kita dah baca. Kita baca. Kita nak kena sebut nama depa tu. Betul. Depa kan suka sebut puan biasalah kan. IG ni kena sebut nama. Kalau tak sebut nama kan. Acknowledgement. Siapa-siapa yang sebab kita baca sekali imbas lah kalau ada apa-apa soalan yang berkaitan dengan AKPK ke apa-apalah yang nak tanya pasal jom join ni ke join club duit club ni tanya. Duit club. Tak apa nak wanita. Bacalah komen kami. Jadi Mawar sementara tu sementara kita duk cari apa nama komen-komen ataupun mungkin soalan daripada kawan-kawan kita yang sedang menonton live ni. Jadi Mawar, daripada Mawar kita nak dengar apakah saranan daripada Mawar untuk wanita kat luar sana supaya depa kena sedar diri depa tu dan depa perlu iktiraf diri depa sebagai penyumbang ekonomi negara. Okey. Dan keluarga. Saranan apa? Okey. Saranan daripada Mawar supaya wanita dekat luar ni dia kena sedar diri dia tu sebenarnya main peranan penting dalam keluarga dan juga negara. Especially dalam ekonomi. Jadi apa saranan Mawar? Okey. Alamak, saranan saya ni tak adalah pandai nak bagi motivasi yang hebat tu, tak adalah. Saya bercerita based on my experience, pengalaman apa yang previous yang jadi dekat saya jadikan dia sebagai orang kata share. Saya rasa kalau wanita di luar sana, especially macam umur saya 30-an ni, dan saya nak pesan dekat orang yang muda-muda yang bawa-bawa saya ni, saya nak pesan amat penting financial kita mesti kena betul. Kita jangan berbelanja terlebih daripada income kita. Kita kena sedar kedudukan kita di mana. Jangan orang kata biar biar bergaya asalkan apa-apa. Macam mana? Apa? Biar apa-apa asalkan bergaya. Ya. Jangan macam tu. Tak boleh. Yang penting kita kena bersedia. Kita tak tahu ke depan kita ni apa nak jadi. Anak kita, komitmen kita, kalau kata satu hari nanti kita jatuh sakit, siapa nak jaga anak-anak kita? Itu penting. Financial kita kena refer, kena tengok apa yang jangan membazir. Jangan orang kata jangan buat benda yang sekarang ni pandemik ni kan, orang tiba-tiba hilang pekerjaan, hilang punca pendapatan semua. Jadi kena bersedia, physical, mental semua kena bersedia. Jadi kena refer, especially saya percaya dekat luar sana, saya rasa siapa-siapa ibu tunggal ke, para suami ke, para isteri ke nak refer financial boleh ke AKPK future ataupun boleh itulah detail, boleh kod IG, nanti dia orang respon kan, betul tak? Ya, betul. Dan yang penting jangan lupa, saya pun nak join juga, jom join her duit club ni. Saya rasa saya pun nak tengok apa yang best, mesti best punya dengan puan. Nanti kita boleh ke depan ni, kita boleh lagi share lagi experience kan. Dan kalau boleh siapa yang nak tahu detail tu boleh apa ni? Tengok dekat komen bawah tu, pin komen. Ada apa? Pin kat situ ke? Ya, ada pin kat situ. Jadi sebelum kita closing, you all boleh klik dekat situ. Maklumlah, jangan live. Maklumlah. So kena tanya refer kepada yang pakar.
Okay Mawar, thank you so much. Thank you so much. Banyak nasihat yang Mawar bagi, banyak juga saranan daripada Puan Ili yang saya pastinya sebenarnya sangat berguna. Bukan kata dekat wanita saja, dekat saya yang bergelar lelaki ni, lelaki tulen ni pun saya pun dapat dia kebaikan dan manfaat yang sama juga. Jadi last sebelum kita sebagai penutup kan, jadi ada beberapa komen daripada viewer hari ini daripada Cik Puan Iza, ayuh wanita kita bangun. Ada juga yang daripada Sabrina Asyari, bagus Mawar mendidik nilai duit pada Mariam, semoga perniagaan Mawar semakin sukses dan diberkati dan Mariam jadi anak solehah berjaya dunia dan akhirat. Ada lagi daripada Mona Rita, kita support system ni daripada tadi ni yang daripada apa yang Puan Ili ceritakan tadi tu berkenaan dengan support system, sistem sokongan perlu ada, tak kisah sama ada daripada women empower women dan men empower women, women empowerment, kita mesti saksama bersama untuk memastikan sesuatu itu berjaya. Dan mungkin cukup setakat tu. Jadi saya daripada mewakili seluruh warga AKPK mengucapkan ribuan ampun dan maaf sekiranya terdapat tersalah kata, terkasar bahasa sepanjang sesi Jom Borak siri yang ketiga pada malam ini. Dan sebelum tu saya dapat permintaan tadi, which is untuk sama-sama kita mengaminkan doa sempena hari wanita dua. Okey, kita akan closing dengan satu doa daripada sahabat-sahabat dari AKPK. Ila hadratan nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa tabi'in wa tabi'in wa walidina wa akhawina wa jami'al muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين حمدا حامدين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء واحشرنا في زمرة الأولياء وادخلنا الجنة مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa kami dan kedua ibu bapa kami serta ahli keluarga kami dan orang di sekeliling kami, ya Allah, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah pulang ke rahmat-Mu, ya Allah. Berikanlah petunjuk dan hidayah-Mu kepada kami, ya Allah. Ya Allah, dengan izin-Mu, ya Allah, sempena hari yang mulia ini, sambutan Hari Wanita tahun 2022 ini, ya Allah, Kau angkatlah darjat wanita-wanita di sekeliling kami, ya Allah. Termasuklah ibu kami, ya Allah. Termasuklah adik-beradik kami, ya Allah. Termasuklah isteri kami, ya Allah. Jadikanlah mereka insan-insan yang hebat, ya Allah. Jadikanlah mereka insan yang kuat, ya Allah, yang bakal mendidik dan juga sedang mendidik zuriat-zuriat kami, ya Allah, untuk menjadi insan yang soleh dan soleha, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Kau limpahkanlah rahmat dan hidayah-Mu kepada kami sehingga ke akhir hayat kami, ya Allah, sehingga ke hembusan nafas kami yang terakhir, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, perkenankanlah doa kami ini, ya Allah. ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اختم لنا يا الله بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون
yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Semoga Allah perkenankan doa kita sekali lagi. Amin. Terima kasih kepada Puan Ili daripada Jabatan Pembangunan Wanita. Terima kasih kepada Mawar yang bersama-sama dengan AKPK Official malam ni, walaupun ada banyak gangguan daripada parku di sebelah. Sebagai penutup daripada AKPK menyediakan plan penyelesaian kewangan dan hutang secara holistik untuk individu maupun PKS. Dapatkan bantuan terus daripada AKPK secara percuma dan tanpa ejen. Terus layari services.akpk.org.my. Sekali lagi, layari services.akpk.org.my. Dan sekali lagi, selamat Hari Wanita untuk Mawar dan juga Puan Ili, juga untuk wanita-wanita di luar sana. Semoga terus berdaya maju, meningkat. Tak kisahlah, asalkan semua benda yang baik daripada masa sekarang sehingga ke masa-masa akan datang. Akhir kata daripada saya, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah selamat malam. Okay. Nanti save